الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini sesuai dengan ketentuan dan takdir daripadanya. Mudah-mudahan pengisian ilmiah kita pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan berbicara mengenai dua orang Nabi dan dua orang Rasul, yang mana nama kedua-dua Nabi dan Rasul ini hampir sering kali ataupun setiap kali kita ucapkan sekurang-kurangnya paling minima 9 kali di dalam solat, khususnya di dalam lafaz tasyahud kita, iaitu menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan ahli keluarganya, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kalau kita cuma berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Muhammad, bagaimana dengan kedudukan para Nabi yang sebelum Nabi Allah Ibrahim? Sebagai contoh, tak ucap salam kepada Nabi Adam, tak ucap salam kepada Nabi Allah Idris, tak ucap salam kepada Nabi Nuh, Hud dan Nabi Saleh sebelum kedatangan Nabi Allah Ibrahim. Bukankah sebelum lafaz tasyahud kita sudah mengungkapkan salam dalam kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terlebih awal kita mengucapkan salam kepada sekalian para nabi dan para rasul, dan juga mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, dan seterusnya kepada hamba-hamba Allah yang memiliki sifat saleh, dan seterusnya penyampaian salawat dan salam ke atas Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Bila kita berselawat kepada Nabi Allah Ibrahim dan keturunannya, otomatik keturunan Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi Allah Ishak. Begitu juga anaknya Yakub,
begitu juga anaknya Yusuf, sampailah Nabi Musa ke Nabi Harun ke Nabi Ayub ke Nabi Zulkifli, sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi malam ni kita nak berbicara mengenai titik persamaan. Apakah benda atau gambaran yang paling besar persamaan di antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara dua gambaran yang diberikan oleh ulama ialah pertama, kedua-duanya adalah pelurus akidah tauhid pada zaman masing-masing. Dan yang kedua, kedua-duanya adalah pembasmi maksiat, jahiliyah dan kemusyrikan pada zaman masing-masing. Inilah perbezaan, inilah persamaan yang amat ketara di antara kedua-dua Nabi Allah tersebut. Sebelum ni kita pernah menceritakan secara ringkas sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana kita pernah menyebutkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim adanya 3 golongan, 3 kaum ataupun 3 puak. Yang pertama, golongan-golongan yang menyembah pemimpin, yang menyembah raja-raja, menyembah para dewa dan dewi. Yang kedua, golongan-golongan yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Dan yang ketiga ialah golongan-golongan yang menyembah kepada unsur alam semesta yang besar seperti matahari, bulan dan juga bintang. Adakah kesemua perkara yang dibasmi oleh Nabi Allah Ibrahim pada zaman beliau tidak berulang kembali ketika kemunculan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas, ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad, kejahilan amat berleluasa, maksiat dipenuhi, kemudian perkara-perkara khurafat, perkara-perkara mungkar dan bentuk-bentuk kerosakan yang lain memang wujud pada zaman Nabi Allah Muhammad. Bahkan penyembahan berhala yang pernah berlaku pada zaman ayahanda Ibrahim dulu pun tetap ada dan wujud pada kemunculan Nabi Allah Muhammad. Mereka yang menyembah bintang pun mula kembali pada zaman Nabi Allah Muhammad. Mereka yang menyembah kepada malaikat pun ada. Mereka yang menyembah kepada roh, jin-jin dan hantu pun ada. Bagaimana perkara yang sudah ditinggalkan oleh umat-umat yang telah dibersihkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kembali keadaan tersebut pada zaman Nabi Muhammad. Dan ini adalah suatu perkara yang penting, yang berkaitan dengan apa tujuan Allah mengutuskan para Nabi dan para Rasul dengan kejadian tersebut. Connection, tali temali atau hubung kait ialah kata kunci pada kalimat dakwah. Selama mana adanya pada Nabi dan Rasul ini, tujuan kedatangan mereka yang paling besar ialah untuk mendakwahkan manusia agar kembali pada jalan Allah, jalan kebenaran, jalan yang sebenar, yang Allah nak, yang Allah tuntut. Barulah mereka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyaknya para Nabi? Kenapa banyaknya para Rasul? Akibat kehilangan para Nabi dan Rasul melalui kewafatan mereka, dan manusia-manusia ini ditinggalkan dalam keadaan bersendirian, tanpa panduan, tanpa hala tuju, tanpa pendakwah, tanpa pengingat, memungkinkan perkara yang paling besar, manusia akan kembali terseleweng, manusia akan kembali tersesat jalan, manusia akan kembali melakukan kesilapan. Dan inilah cerita-cerita dan sejarah yang digambarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah keperluan mengapa Allah menghantar dan mengutus para Nabi, tiada lain dan tiada bukan kecuali atas jalan dakwah.
Jadi melihat kepada keadaan Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Muhammad, berapa tahun jarak dia? Nabi Allah Ibrahim diperkirakan 1900 lebih, ada yang mengatakan 1700 lebih sebelum Masihi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir 571 selepas Masihi. Jangka beberapa tahun ini memungkinkan banyaknya berlaku penyelewengan dan kerosakan di kalangan manusia akibat tiadanya utusan-utusan daripada Allah yang datang kepada mereka untuk mendakwahkan kebenaran. Baik, kenapa ini boleh berlaku dan mengapa ini menjadi satu keperluan dalam hidup? Kita ambil contoh yang mudah. Kalau pada zaman Nabi Allah Muhammad, boleh dikatakan Nabi Allah menyelesaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin. Zaman jahiliyah bertukar menjadi manusia-manusia yang berilmu. Zaman melakukan kerosakan menjadi zaman manusia-manusia yang melakukan kebaikan. Zaman di mana kepala-kepala mereka dahulu sujud dan tunduk kepada berhala-berhala, Rasulullah menukarkan mereka kepada kepala-kepala yang sujud dan tunduk hanya kepada Allah. Yang dahulu mereka berhukum dengan hukuman rimba, hukuman yang zalim, telah didatangkan syariat yang lebih sempurna, telah didatangkan syariat yang lebih baik untuk dijalankan sesama manusia. Tetapi kalau kita mengambil perkiraan seperti Nabi Allah Ibrahim tadi, pasal apalah umat selepas dia jadi gelong, pasal apa umat selepas dia jadi makin teruk. Dan anda boleh saksikan hari ini, selepas hampir 1400 tahun lebih selepas kewafatan Nabi Muhammad, adakah kedudukan umat Islam sekarang, contohnya zaman kita, masih mengekalkan keaslian ajaran Nabi Muhammad, masih mengekalkan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, masih mengekalkan syariat yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Kekal atau sudah banyak berubah? Sebab ketiadaan benda-benda tadilah yang menyebabkan perubahan berlaku kepada umat Islam hari ini. Boleh dikatakan pada zaman ini kita dah jauh terkebelakang berbanding dengan agama lain, berbanding dengan bangsa lain. Segala keburukan didaftarkan atas nama Islam, segala kejahatan kadang-kadang dituduh atas nama Islam. Inilah yang berlaku pada hari ini. Kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan kepada agama yang kita anuti, sedangkan dalam masa yang sama kita tidak pernah memerintahkan diri kita sendiri dan hawa nafsu kita sendiri untuk mengikut 100%, 100% apa yang telah diajarkan dalam agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan hari ini adalah ditimpakan di atas bahu masing-masing. Apa yang jadi kepada agama hari ini harus diletakkan kesalahan kepada kita. Kitalah yang menyebabkan agama jadi terabai. Kitalah yang menyebabkan agama jadi sanksi. Kitalah yang menyebabkan agama ni jadi terkebelakang. Kitalah yang menyebabkan agama ni jadi difitnah di mata orang lain. Benda ini datang daripada umat dan pelakunya sendiri. Sebab itu selepas kewafatan Rasulullah, untuk jaminan keaslian ajaran dan budaya Islam ini terus wujud, para sahabat tak berhenti menjalankan tugas mereka. Bahkan pada zaman hayat Rasulullah masih hidup, Rasulullah menghantar sahabat-sahabat ini jauh di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Ada sahabat yang dihantar ke Kufah, ada sahabat yang dihantar ke Basrah, ada sahabat yang pergi ke Yaman, ada sahabat yang pergi ke China, ada sahabat yang pergi ke India, ada sahabat yang pergi ke laluan Eropah dan sebagainya. Tujuan apa? Untuk menjamin warisan dan legasi agama ini terus hidup. Dakwah ini terus hidup, bukan setakat golongan Arab-Arab Quraisy, setakat di bumi Mekah dah memadai Islam ni. Setakat di bumi Madinah dah memadai Islam ni. Setakat di bumi Yaman, di bumi Taif dah cukup dah.
Tapi adakah itu mencukupi? Tidak. Kerana tugas asas dakwah untuk menyedarkan manusia. Masih ramai lagi manusia-manusia di luar tanah Arab pada waktu itu bertuhankan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak selayaknya untuk disembah oleh manusia. Masih banyak lagi perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan zaman Nabi Allah Muhammad di luar sana. Masih ramai lagi kembali menyembah berhala, masih ramai lagi menyembah dewa, masih ramai lagi menyembah patung, masih ramai lagi menyembah unsur-unsur alam tadi. Maka tugas dakwah beralih kepada para sahabat. Mereka dalam perjalanan yang payah, di dalam ujian dan musibah kadang-kadang menimpa mereka, tetapi tugas ini tidak pernah membuatkan mereka rasa Allah ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa Nabi Muhammad ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa agama ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa dakwah ini membebankan mereka. Mereka merasakan ini adalah nilai-nilai amanah. Mereka merasakan ini adalah tanggungjawab yang harus mereka pikul selepas kewafatan Nabi. Tetapi zaman mereka juga akan berakhir. Sebagaimana Rasulullah sebagai manusia pasti akan diwafatkan, sahabat-sahabat juga, generasi dan warisan mereka akan berakhir. Maka diteruskan oleh murid-murid kepada sahabat yang kita kenali sebagai tabi'in. Zaman tabi'in kemurnian Islam masih lagi terjaga, dan mereka meluaskan perjalanan eksplorasi dari satu tempat ke satu tempat, dari satu daerah ke satu daerah, dari satu wilayah ke satu wilayah. Tujuan apa? Tujuan sama, untuk memperkenalkan kepada manusia Tuhan yang sebenar, untuk memperkenalkan kepada manusia siapakah zat yang selayaknya disembah oleh seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Tiada lain dan tiada bukan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka bawa, yang paling penting bukan makanan. Apa yang mereka bawa bukan bekalan. Apa yang mereka bawa bukan minuman, bukan harta. Yang mereka bawa di bahu-bahu mereka adalah panji-panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan zaman tetap berganti. Adakah tabi'in akan kekal dan abadi kehidupan mereka? Tidak. Mereka juga akan menemui penghujung usia. Dan hari ini tabi'in telah tiada di sisi kita, diganti dengan atba' tabi'in, tabi' tabi'in, dan seterusnya diwarisi kepada ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang sebenar. Dan hari ini atas nama penyampai-penyampai, atas nama pendakwah-pendakwah yang mungkin kita boleh kecilkan lagi skopnya, hari ini ada yang nama kiai, ada yang disebut tok guru, ada yang disebut tuan guru, ada yang disebut ustaz, ada yang disebut alim ulama dan sebagainya. Mereka terus berdakwah atas nama nak mengembalikan manusia kepada jalan yang sebenar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad berpandukan firman-firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak kira apa yang berlaku kepada Bani Israel dulu, apa yang telah berlaku kepada Bani Israel semasa diutusnya nabi-nabi di kalangan mereka, berlaku penyimpangan, berlaku penyelewengan, dan Allah telah memindahkan makam kenabian kepada Nabi Allah Ismail untuk dilantik dan dinobat sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Inilah penutup sekalian Nabi yang akan menyempurnakan dan meneguhkan ajaran-ajaran sebelum ini yang dibawa oleh para Nabi. Bukanlah Nabi Muhammad itu membawa agama baru, cuma pengistilahan sahaja. Bila kita sebut agama Yahudi, agama itu dinisbahkan kepada pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Penisbahan semata-mata yang hari ini kita sebut sebagai agama Yahudi. Sebenarnya agama dan jalan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu apa dia?
Islam. Hari ini juga ada penisbahan tentang agama Nasrani, Kristian, yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa itu apa? Islam. Nabi Muhammad bukan datangkan agama yang berbeza. Bukan kata dulu tu ada Yahudi, bukan kata dulu tu ada agama Nasrani, tapi yang dibawa sebenarnya adalah Islam, cuma penisbahan. Kerana pengikut-pengikut dia tu orang Yahudi, jadi sebenarnya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dianuti oleh bangsa Yahudi, maka dinisbahkan agama tu agama Yahudi. Apa yang menjadi panduan mereka pada waktu tu Taurat. Begitu juga pada zaman Nabi Isa. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa dinisbahkan dengan panggilan Hawariyun, Nasrani. Agama yang dibawa, ajaran yang dibawa juga ialah Islam, sebagaimana datuk mereka dahulu Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad datang untuk memperkuat dan meneguhkan. Apa maksud memperkuat dan meneguhkan? Kedatangan Nabi Muhammad untuk bagi tahu kat kita sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya sampai Nabi Muhammad tetap membawa jalur ajaran yang sama. Islamnya semua. Cuma kitab berbeza, ajaran berbeza, sesuai dengan situasi, masa dan condition pada waktu tu. Contoh Taurat, ada hukuman-hukuman yang sesuai dengan zaman dan waktu tu. Bila mari agama Nasrani ataupun disebut ajaran Nabi Allah Isa, Nabi Isa kan dia pernah menyebut bahawa dia datang ni bukan untuk menghapuskan ajaran dalam Taurat, bukan untuk menghapuskan ajaran-ajaran Nabi Musa yang lalu, kecuali dia datang untuk menggenapkan. Menggenapkan di sini bermaksud menyempurnakan. Hak mana ada hukum baru didatangkan, hak mana ada hukum syariat baru didatangkan. Hak dulu tidak ditolak. Tetapi bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengesahkan apa? Nak mengesahkan bahawa kitab-kitab tu sememangnya turun daripada Allah. Kitab Taurat siapa buat turun? Allah. Kitab Injil Allah. Kitab Zabur Allah. Tetapi hari ini kalau kita nak masih mengekalkan keaslian kitab tu, konon-kononnya kalau Taurat asli, Injil masih asli, Zabur masih asli, Quran pun asli, akan berlaku pertentangan dan percanggahan. Jadi kenapa mari Nabi Muhammad? Kerana kitab-kitab sebelum ni sudah bercampur aduk, sudah berlaku penyimpangan, penyelewengan, penambahan dan pengurangan. Ini yang berlaku. Jadi hari ini kalau suruh kita pilih, suruh kita ejah, mana satu betul-betul firman dan wahyu daripada Tuhan, mana satu kalam daripada manusia, kita sendiri pun tak boleh nak beza dah. Kita sendiri pun tak boleh nak cari dah. Yang kita pasti ada sebahagiannya masih benar-benar asli kalam Allah dan sudah bercampur dengan kalam manusia. Cuma nak pastikan tak tahu. Hak ni betul-betul ke kalam Allah, hak ni betul-betul ke kalam manusia. Cuma bila kita meneliti sebagai contoh, kita ada perbezaan. Bila kita melihat Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran dan ada kata-kata daripada Nabi. Ada perkataan daripada Nabi yang keluar daripada mulut Rasulullah waktu baginda hidup. Ada perbuatan-perbuatan yang keluar daripada perbuatan baginda waktu beliau hidup. Dan ada pengakuan-pengakuan, ketetapan-ketetapan yang kita panggil takrir pada zaman Nabi Allah Muhammad. Tapi ini membezakan antara dua benda. Wahyu tetap wahyu, ayat Quran tetap ayat Quran, tapi apa yang keluar daripada Nabi, perkataan, perbuatan dan pengakuan tu kita panggil ayat Quran ke kita panggil apa? Kita panggil itu sebagai hadis dan sunnah. Ada perbezaan. Walaupun Rasulullah juga membacakan ayat-ayat Quran tu kepada sahabat, memang Allah tak bacakan untuk kita. Dia wahyukan melalui perantaraan Jibril. Yang baca ayat tu keluar dari mulut siapa? Mulut Nabi juga.
Tapi ada perbezaan, yang ni ayat Quran, yang ni perkataan aku. Jadi sebab itulah kita akan tengok cerita yang sedikit berbeza dengan ayat-ayat di dalam Injil. Contoh, kita akan bertemu ayat-ayat di dalam Injil. Contoh, Yesus berkata kepada para sahabatnya. Agak-agak kita ni kalam Allah ke kalam manusia? Walaupun kata-kata Yesus tu tak mengandungi kesalahan. Contohlah kita kata Yesus berkata kepada sahabatnya, beriman dan bertakwalah kamu kepada Allah. Agak-agak kalam Allah ke kalam manusia? Kalam Allah ke kalam manusia? Duduk dalam Alkitab maksudnya tu adalah firman Allah. Tapi sesuai dah Allah nak cerita balik benda yang berlaku zaman tu juga. Contoh, kita kata bayangkan satu hari Nabi berjumpa dengan salah seorang sahabat nama Abdullah. Wahai Abdullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu, hormatilah jiran kamu. Tu Nabi sebut kepada sahabat. Kemudian Allah nak buat juga peristiwa tu, nak letak dalam ayat Quran. Agak-agak sesuai tak? Cerita tu berlaku zaman tu, lepas tu Allah nak cerita balik apa yang berlaku ni. Kalau Allah cerita Nabi Ibrahim, sesuai lah, tak hidup zaman tu. Nabi Ibrahim berkata sekian-sekian, Nabi Isa berkata sekian-sekian, Daud berkata sekian-sekian kepada kaum dia. Pernah jumpa tak dalam Quran Nabi Muhammad berkata kepada sahabat ayat Quran? Pernah? Tak akan ada. Sebab dari sudut logik, benda tu dah berlaku di kalangan sahabat. Bila Allah nak turun kisah balik, cerita petang tadi bukan ayat ni. Bukan petang tadi Rasulullah dah bagi tahu bertakwa kepada Allah, tiba-tiba esok Allah buat turun, Nabi Muhammad telah berkata kepada Abdullah sekian. Perlu tak benda tu? Tapi bila kita tengok dalam Injil, Yesus berkata kepada para sahabat, firman turun bila? Zaman dia. Jadi patutnya dia cerita pasal Nabi Musa, pasal Nabi itu. Seolah-olah kalau kita ada yang membezakan ni firman, ni kalam Nabi. Dia seolah-olah firman pun firman, kalam Nabi pun jadi firman. Jadi bila dia tunjukkan ayat-ayat macam ni, kita tanya, ni benar ke kalam Allah atau kalam Yesus? Jadi kalau Yesus tu sendiri anak Tuhan, perlu lagi dah Allah berfirman. Dah dia anak Tuhan tu, pada dia semua lah. Kalau kita kira secara logiknya, pakai dia lah, tak payah dah lah. Kira bapak terus mewahyukan terus, dia yang cerita. Baik, kembali. Satu lagi ialah, bila kita tengok kepada ajaran-ajaran yang dibawa, kenapa banyak boleh berlaku penambahan dan pengurangan? Antaranya sebab-sebab ialah, sebab tu ayat Quran ada yang datang, janganlah kamu menjadikan diri kita semua hari ini seperti pernah dilakukan oleh siapa? Pengikut-pengikut Yahudi, pengikut-pengikut Nasrani dulu yang menjadikan ahbar wa ruhban. Ahbar tu ialah ulama-ulama Yahudi, ruhban tu ialah ulama-ulama Nasrani. Bila ada sebarang masalah dalam agama dan syariat, orang-orang Yahudi akan jumpa ruhban Yahudi, ulama Yahudi. Jadi bila mereka beri keterangan tentang agama, bila mereka beri keterangan tentang syariat, mereka tak lagi berpandukan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka tak berpandukan apa yang ada dalam Taurat, tapi yang keluar tu ialah pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama semata-mata. Jadi mereka telah menyelewengkan makna dan perkataan sebenar yang sepatutnya mereka huraikan dan dakwahkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi sebaliknya memilih pandangan-pandangan dan pendapat mereka dengan membelakangkan ayat-ayat di dalam Taurat. Begitu jugalah bila mari zaman Nabi Allah Isa dan selepasnya, Ar-Ruhban ini gelaran kepada ulama-ulama Nasrani. Mari orang Nasrani, mari orang Kristian tanya pasal hukum, tanya pasal ibadat.
Dia tidak lagi menggunakan panduan daripada Injil, tetapi pandangan-pandangan yang keluar daripada mulutnya sendiri. Dan kita tahu sebagai contoh, sejak zaman Nabi Allah Ibrahim sudah ada bukan syariat solat. Adakah Nabi Ibrahim tidak menurunkan dan mewariskan syariat solat kepada anak-anak dia? Mesti dia menurunkan kepada Ishak, sekurang-kurangnya berpesan menunaikan ibadat solat. Ismail pun kena solat. Bila mari Nabi Yaqub, Ishak pun mengajarkan benda yang sama. Tapi hari ini mereka bersolat atau tidak? Jadi di mana solat-solat yang pernah diwasiatkan oleh para Nabi dulu? Kalau Nabi Ibrahim dulu semayang, Musa semayang, Isa semayang, hang hari ini jadi tak semayang, kenapa? Macam juga persoalan yang sama. Kalau Nabi Muhammad dulu semayang, kita pun kena semayang. Jadi hang hari ini tak semayang, why? Sebab tu sabda Nabi berpesan, kelak akhir zaman kamu akan mengikut perangai-perangai fi'il-fi'il umat-umat terdahulu. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Dengan meninggalkan ajaran-ajaran daripada para nabi mereka. Dan hari ini berlaku dah umat Islam yang mula meninggalkan ajaran-ajaran sebenar daripada Nabi Muhammad. Hak kecil-kecil tak payah ambil hak besar-besar. Orang suruh semayang pun dah tak mau semayang. Orang suruh puasa pun malas puasa. Orang suruh bayar zakat pun asyik nak lari. Tak sampai haul lah, tak sampai nisab lah, duit tak cukup lagi lah. Saya orang miskin lah. Suruh pergi haji, jauh sekali. Hak basic, hak besar, hak asas pun kita cuba nak mengelak dan melarikan diri, apalagi ajaran-ajaran yang lebih kecil daripada itu. Dan ini mula berlaku. Jadi sebab Rasulullah berpesan ni, Rasulullah tahu ini yang akan berlaku kepada umat-umat dia di akhir zaman. Lebih-lebih lagi Nabi dah menegaskan, umat Islam akhir zaman dia punya kuantiti ramai, jumlah ramai, tapi seperti apa? Buih-buih di lautan. Buih di lautan ni dia ikut ayat ombak ya. Ayat ombak suruh pi tepi pantai, tolak dia pi tepi pantai. Orang terjah balik ikut laut, dia pergi ikut laut. Dia jenis mengikut-ngikut. Kekuatan bukan ada pada dia, kekuatan ada pada tolakan air tadi. Orang tolak ke kiri, dia pergi ke kiri. Orang tolak ke kanan, dia pergi ke kanan. Orang tolak depan, dia pergi depan. Orang tolak belakang, dia pergi belakang. Dia macam tak ada pendirian. Dia jadi pening dah, dia jadi keliru dah. Hak mana sebenar? Itu yang terjadi kepada masyarakat pada hari ini. Jadi sekarang ni, hujung-hujung ni dah mula timbulnya tashkik. Apa dia tashkik? Tashkik ni bersifat keraguan. Musuh-musuh Islam di luar sana tu mendatangkan tashkik. Bukan tashkik biasa, tashkik yang memerlukan rasional pemikiran yang tinggi untuk menunaikan jawapan-jawapan yang bakal kita berikan. Contoh mengatakan Al-Quran tu bukannya firman Allah. Al-Quran tu hanya direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma plagiat, Nabi Muhammad cuma tiru, Nabi Muhammad cuma copy paste. Nabi Muhammad ambil ajaran Taurat sikit, ambil hak Injil sikit, ambil hak Zabur sikit, buat satu ajaran baru yang dinamakan sebagai Islam pada zaman dia. Sebab dia kata apa yang Nabi Muhammad ajak tu dah ada sebelum ni. Dia ajar tentang semayang, Nabi dulu dah pesan suruh semayang. Suruh puasa, ada dah puasa. Suruh haji, ada dah haji. Suruh zakat, ada dah zakat. Jadi benar ke Nabi Muhammad tiru? Sedangkan sifat Nabi Muhammad tu apa? Ummi. Apa maksud ummi? Ummi tu apa? Ummi tu kalau betul ummi tu apa dia pada bahasa Arab? Ibu lah, ummi, ibu.
Tapi ummi yang dinisbahkan pada sifat yang diletakkan pada Nabi Muhammad tu tak erti baca, tak erti tulis. Jadi kalaulah nak kata dia tak erti baca, tak erti tulis, boleh tak dia nak baca kitab lain kemudian nak copy paste? Kita hari ni bolehlah kata plagiat, boleh kata tiru, boleh kata copy paste sebab kita erti baca. Baca-baca sah, oh poin ini cantik ni. Erti tulis, ambil poin, ambil zabur sikit. Oh, cantik ayat ni, cantik ajaran ni, cantik hukum ni, cantik syariat ni. Create hak hukum baru, ajaran baru. Boleh kata plagiat, dah dia tak erti baca, dah dia tak erti tulis. Tapi sebenarnya benarkah Rasulullah tak erti baca, benarkah Rasulullah tak erti tulis? Tapi selalunya jawapan yang diberikan kepada kita itulah, tak erti baca, tak erti tulis. Saya pernah menanyakan kepada seorang, bagi saya dia tu ulama lah, walaupun mungkin di mata orang lain dia bukan ulama. Seorang pakcik tua duduk di kampung. Bila kita tanya, di sisi dia apakah maksud sebenar dia menerima pendapat sederhana yang mengatakan ummi itu tak erti baca, tak erti tulis. Tapi ummi yang lebih besar, dia suruh tengok pada kalimah ummi itu apa maksud ummi. Apa maksud ummi? Ibu. Rasulullah tu pusat, Rasulullah ibu segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang duk pada siapa? Duk pada Nabi Muhammad. Bila dia ibu, ilmu duduk di dia, seorang yang ada sifat macam ni perlu lagi kepada sifat baca dan tulis. Perlu tak lagi? Kepada membaca dan menulis lah. Perlu lagi ke? Orang yang segala ilmu duduk di dia. Yang kita jadi hari ni tak berhenti baca, tak berhenti tulis sebab jahil. Kita tak erti ABC, duduk di sekolah tak berhenti A, B, C 14,000 kali nak sampai Z, nak suruh pandai. Sebabnya jahil duduk di kita. Lepas tu hak tulis, bahagian tulis. Hak cikgu ajak satu hal, hak bahagian orang menulis kita baca hasil tulisan dia. Tujuan dia apa? Nak menafikan kejahilan, nak tolak kebodohan. Sebab kita tak ada ilmu. Kita belajar tu baru tahu. Tapi Nabi pusat duk di dia. Orang yang semua duk di dia, perlu lagi tak nak baca, nak tulis? Dia tak perlu baca dah. Tak perlu baca kita, hak jahil ni. Aku tak tahu ni, aku nak kena baca buku ni. Matematik macam ni, geografi macam ni, sejarah macam ni. Hak kita baca, kita jadi tahu. Hak kita baca, kita jadi berilmu. Hak tak baca, tak tahu situ, bodoh situlah, jahil situlah. Tapi dia bila ummi, bila dia pusat, dia tak memerlukan lagi pada bacaan, dia tak memerlukan lagi pada tulisan. Dia ibu, dia punca, dia sumber segala ilmu pengetahuan. Jadi nak cari orang lagu tu hari ni senang ke payah? Nak tahu senang ke payah, lahir saja anak kita kurung dia dalam satu tempat tersembunyi, jauh daripada berkawan dengan orang, tak boleh duduk dengan orang, tak boleh sembang dengan orang, bagi makan untuk teruskan hidup saja. Bila sampai umur 40 tahun keluar. Agak-agak dia boleh cerita apa? Agak-agak dia boleh cerita apa? Mungkin ABC sampai Z pun tak lepas. Alif bata sampai Ya pun tak lepas. Tapi bila dia tu keluar tu, ilmu ni dia sebut, ilmu ni dia sembang, ilmu ni dia ceramah, ilmu dia, kita akan rasa pelik lah. Takjub lah kita, macam mana ni? Hang buku pun aku tak bagi, kitab pun tak bagi, pen tu bagi, kertas tak bagi makan saja. Siapa yang ajak hang ni? Sampai boleh sembang macam-macam. Kita hari ni berbeza. Hari ni kita duk geluk tak berhenti. Hak tak tahu tu nak bagi tahu, hak tak cerah nak bagi cerah, hak gelap nak bagi terang, hak jahil nak bagi alim. Sebab bila Rasulullah datang, dia mengajarkan dua benda.
Satu kita sebut keimanan, satu kita sebut sebagai ilmu. Apa beza iman, apa beza ilmu? Iman ni ialah satu benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kita. Kita cuma percaya pada hati kita, yakin pada hati kita, akidah dengan hati. Walaupun kita tak pernah nampak benda tu, tak pernah rasa benda tu, tapi kita percaya, tu nama dia iman. Tu nama dia iman. Bila Nabi mengajarkan tentang Allah, kita pernah nampak Allah tak? Kita tak pernah nampak Allah, tapi kita percaya tak? Kita percaya Allah ada. Walaupun hari ini tak ada satu pembuktian pun untuk kita buktikan pada orang. Bila orang tanya, dah kata Allah tu ada, Allah wujud, cuba tunjuk di mana. Kita sendiri pun tak boleh nak tunjuk. Kita sendiri tak boleh nak tunjuk. Tapi sebab tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak raba, tak boleh nak rasa, tapi kita percaya benda tu ada, itulah dinamakan keimanan. Beza dengan ilmunya, ilmu ni benda yang kita boleh rasa, benda yang kita boleh tunjuk, benda yang kita boleh tengok. Kita nampak pokok tu, kita boleh tengok pokok tu, kita berilmu tentang pokok tu. Benda tu kita boleh tengok, kita boleh tunjuk kat orang. Mana dia pokok? Aku dah tengok pokok. Pokok macam ni. Okey, tunjuk kat aku. Mari kat pokok tu. Ha, ni pokok. Tu ilmu. Yang jadi masalahnya pasal keimanan ni lah. Yang orang-orang etis duk ragu, yang orang-orang jenis komunisme duk ragu, yang orang-orang jenis material. Orang material ni dia nak tengok material lah. Kalau kereta, kata kereta, ni kereta. Kalau kata motor, ni motor. Kalau kata bukit, ni bukit. Kalau kata planet, ni planet. Kalau kata malaikat, oh, mana malaikat ada? Tak pernah tengok. Hang, aku pun tak pernah. Tapi hang percaya buat apa benda hang tak pernah tengok? Oh, jadi nak tunggu benda tu kena ada dulu. Akal kita. Kita kata kita ada akal tak? Kita kata kita ada akal. Kalau orang kata kita kata gila, oh kita marah tak? Hang ni gila. Oh, hang cakap baik-baik, aku berakal. Bila kita kata kita berakal, kita boleh tunjuk tak kat orang akal kita? Boleh tunjuk tak? Hak kita boleh tunjuk apa? Kalau belah kepala ada apa? Otak boleh tunjuk lah. Otak semua orang ada. Lembu ada otak? Lembu ada otak. Akal? Akal tak ada. Kita kata kita ada akal tu. Akal tu kita tak boleh pernah untuk membuktikan pada orang tunjuk. Ni akal aku. Siapa boleh tunjuk? Hak kita hari ni paling tinggi pun kita boleh test level dan tahap akal ya. 50 soalan, hak boleh jawab 20 per 50 rendah. Hak boleh jawab 40 per 50 sederhana. Hak boleh jawab 50 orang ni cerdik. Boleh test level je. Tapi akal tu sendiri, hak cerdik pun tak pernah tengok akal dia. Hak sederhana tadi pun tak pernah tengok akal dia. Kita hak kata jahil bodoh pun tak pernah tengok akal kita. Lebih jauh apa yang kita katakan sebagai perasaan. Aku duk berasa takut lah. Aku duk berasa bimbang lah. Aku duk berasa gerun lah. Hak aku duk berasa tu pernah tak kita boleh tunjuk kat orang lain? Semua orang ada perasaan. Betul? Takut ke apa? Hak kita gambarkan sebagai takut, risau, gembira, happy, sedih tu boleh tak keluarkan dia? Tunjuk zat dia. Ni ya perasaan takut aku tu. Inilah perasaan gembira aku tu. Kita tak pernah boleh tunjuk kat orang pun. Tapi orang hak nafikan benda hak dia tak boleh tengok tadi sebagai tak ada, dia sendiri tak pernah nafi dia ada perasaan. Betul tak? Orang etis tadi hak dia kata aku ni selagi benda tak ada depan mata aku tak percaya. Tapi bila tiba kita kata hang ada akal tak? Dia jawab apa? Oh, dia jawab dia ada akal juga. Walaupun dia sendiri tak pernah tengok akal dia. Hang ada perasaan tak? Dia akan jawab apa? Ada. Tapi bila kita minta tunjuk perasaan dia, dia tak minta tunjuk pun. Bahkan kalau kita azan sekalipun,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, lan mai masuk. Ustaz kazan tadi. Ustaz kazan tadi hang kenal macam mana? Kenal melalui suara. Tapi suara kita, kita kata ada suara tu, pernah nampak tak suara kita macam mana? Tuan-tuan nampak tak suara, bentuk keluar suara saya macam mana? Tak pernah nampak pun. Hak level dengan suara ni ya. Telinga je boleh dengar. Garau ke dia, sumbang ke dia, merdu ke dia, sedap ke dia. Tapi zat suara tak pernah siapa nampak. Kenapa kita tidak pernah meminta pembuktian ini lebih awal, sebelum kita bertanyakan tentang yang lebih tinggi? Ni duk pasang aircon, duk pasang kipas ni. Tujuan pasang aircon, pasang kipas nak bagi apa? Nak bagi sejuk. Nak bagi sejuk. Daripada kipas keluar apa? Untuk sebelum tuang rasa sejuk tu keluar apa? Keluar angin. Daripada aircon angin juga. Padahal nak bagi sejuk je poin dia. Kalau saya tanya, nampak tak angin, nampak tak sejuk tu sendiri? Tuan-tuan kata sebab keluar angin. Saya duduk tengok, mana angin? Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Kesan angin ada tak? Ada. Anda rasa sejuk? Sejuk. Lepas tu kalau kita tanya dia balik, cuba tunjukkan kat aku rasa sejuk tu, rupa dia lagu mana sejuk tu. Kita tak boleh tunjuk pun. Kalau panas pun kita tak boleh tunjuk. Hatta kentut kita, perut yang boleh detect kentut busuk, tapi rupa kentut, aku nak tengok rupa kentut hang lagu mana. Tak ada siapa boleh tunjuk pun. Jadi cuba pintas benda-benda basic, cuba pintas dan beri jawapan atas benda-benda kecil ni dulu, sebelum nak menanyakan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan hari kiamat, keberadaan qada dan qadar yang kita tak boleh tengok tapi kita percaya. Sebab kesan dia tu ada. Kesan daripada kerja tangan penciptaan Allah tu kita boleh tengok. Sebab tak mungkin benda tu akan ada dengan natural. Benda tak akan bermula dengan semula jadi pop, memang ada lagu tu. Tak boleh nak terima. Kalau kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam tu, pasal apa hari ni kita tak boleh terima kesemula jadian pada hak ada hari ni? Bila kita sebut meja, meja ni semula jadi ke? Oi, tak boleh terima meja semula jadi. Mesti asas dia kayu. Ada orang tebang pokok, ada orang gaji pokok, ada orang kerak-kerak jadi batang lagu ni, ada orang sapu cat, ada orang tukui dengan paku. Pasal apa kita tak boleh nak terima kesemula jadian meja ni, sama dengan kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam semesta. Hak tu kita boleh terima juga, bukan Tuhan yang buat. Dia jadi semula jadi, dia natural. Pasal apa ni tak boleh nak terima? Kalaulah jadi semula jadi, kita nak tanya kita dulu, asal usul manusia ni mari daripada mana? Kalau tak ada lah pencipta, tak ada orang buat, agak-agak semula jadi kita keluar ke mana? Bohong-bohong lalan. Kira hang ni etis malam ni. Agak-agak hang nak jawab apa? Dah hang kata langit bumi ni semula jadi, lepas tu orang tu mai ikut mana? Agak-agak nak mai ikut mana? Kalau nak cerita juga mari bukan Tuhan buat ni, mari ikut ketui tanah ke, mari ikut bukit, pecah bukit ke. Agak-agak nak kata mai ikut mana? Okeylah, kita kata keluarlah daripada mana-mana unsur lah. Keluar kok pokok ke, keluar kok batu ke, keluar kok bukit. Lepas tu jadi beranak pula. Tak ada pula generasi yang keluar kok bukit pula. Sekali tu je keluar kok bukit. Mungkin tak tuan-tuan? Hak mula-mula je keluar kok bukit, lepas tu kena beranak.
Begitu juga dengan meja masjid Sungai Burung. Hak meja mula-mula ni hak jadi sendiri ya. Meja lain orang kena buat. Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh. Jadi inilah yang perlu kita lihat, ancaman-ancaman yang ada pada hari ini. Dan ada juga yang mengatakan sebagai contoh, bila kita kata kita beragama Islam, jadi dia tanya kita kenal Allah yang kita beriman, yang kita percaya tu dari mana? Bagaimana hang boleh kata Tuhan yang hang percaya, Tuhan yang hang beriman tu Tuhan yang betul? Dari mana panduan dia? Nak kata hak tu paling betul. Sebab hang pun tak boleh tengok dia. Cuma tahu nama dia je, tahu sifat dia saja, tahu perbuatan dia, tapi tak pernah tengok. Hak kita nak pegang hari ini, bagaimana kita nak tahu tu Tuhan yang paling betul? Bagaimana? Contoh kita tanya, siapa Tuhan? Allah lah. Jadi hang nak tahu Allah tu Tuhan hang paling betul, apa bukti dia? Apa hujah dia? Tuhan tu paling betul. Sebenarnya dia nak kelas apa? Sebenarnya dia nak kelas, nak habaknya, cerita tentang Allah ni datang dari siapa dulu? Datang dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bagi ke anak dia, sampailah kepada Nabi Allah Isa. Dia nak habaknya Nabi Muhammad pun ambil apa yang disebut sebagai Allah dan Tuhan ni daripada ilmu orang-orang Bani Israel. Jadi kalau tak ada Bani Israel, agak-agak orang Islam kenal tak Tuhan? Nak jawab apa tuan? Sebab memang Nabi-Nabi masuk mereka dulu pun. Jadi Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel. Jadi pengetahuan tentang hak Allah apa ni Bani Israel lalu dulu. Jadi dia kata hari ini Nabi Muhammad pun kenal Tuhan yang nama Allah tu melalui ilmu orang Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel dulu. Baik. Kita pergi kepada awal. Nabi Ibrahim ada anak berapa orang? Ishak dan Ismail. Bila kata Nabi Ibrahim nak memperkenalkan Allah pada anak dia, adakah dia akan kata Ishak Allah ni lagu ni, tapi dekat Ismail aku nak buat Allah ni jadi lagu lain lah. Aku nak cerita Allah ni pada Ismail lagu lain, tak sama dengan hak aku cerita tentang Allah pada Ishak. Logik ke tak logik? Sebagai bapa dia akan cerita benda yang sama. Allah di sisi pemahaman, keyakinan dia, itulah diceritakan pada Ishak, itulah diceritakan pada Ismail. Kalaulah Ishak meneruskan ajaran pemahaman tentang Allah dan Tuhan itu pada keturunan dia sampai kepada Bani Israel, awak Nabi Ismail tak ada anak lah. Nabi Ismail ni pula, walaupun keturunan dia tu tak jadi Nabi, dia ada anak ke tak ada? Bila Nabi Ismail tu ada anak, dia nak cerita apa dekat anak dia? Cerita lagu lain daripada ayah dia sebut ke cerita sama? Cerita sama. Lepas tu anak dia tu tak ada cucu ke? Sampai kat cucu dia, sampai siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau tak ada Bani Israel pun, agak-agak benda ni akan sampai kat Nabi Muhammad. Akan sampai juga jalur ni, walaupun jalur ni tu hanya Nabi pada Nabi Muhammad. Dia sekarang bukan kes Bani tertentu ke, bangsa tertentu ke. Kalaulah nak kira, nak angkat Bani, nak angkat bangsa, kalau Nabi Muhammad tu dilahirkan bukan Bani Arab, kita kata Nabi Muhammad tu bayangkan orang India, hari ni kita akan beriman ke tak beriman? Kalau bangsa Nabi Muhammad tu bangsa India, kita beriman ke tak beriman? Kita beriman ke tak beriman? Tetap beriman je. Bangsa-bangsa je, tak ada kelebihan pun. Kalau Nabi Muhammad dulu tu dilahirkan di kalangan bangsa Cina, kita beriman tak hari ni? Kita beriman. Bahkan kalau dia datang dari Habsyah, dari belahan dunia mana pun, kita akan beriman pada dia. Tapi signifikan yang ada pada Bani Israel ni, hanya kerana Nabi Muhammad tu lahir daripada bangsa Bani Quraisy, tak boleh nak terima. Sebab bagi dia Nabi-Nabi ni mesti lahir daripada kalangan Bani Israel saja.
Tengok bila Allah pelari hak akhir tu yang mereka harapkan hak akhir pun Bani Israel, tiba-tiba Allah tukar. Muhammad bukan Nabi, Muhammad bukan Rasul, Muhammad orang biasa saja, yang hanya memplagiat, mengcopy paste dan mencetak-cetak ajaran daripada nabi-nabi dan kitab-kitab terdahulu. Bahkan nak mengukuhkan kadang-kadang hujah dia, masa Nabi terima wahyu tu pun pergi tanya orang Kristian. Siapa dia? Sepupu isteri dia, Waraqah bin Naufal tu kan. Dia pergi tanya pasal siapa hak peluk dia tu kan. Waraqah masa tu agama apa? Agama Nasrani. Seolah-olah minta bantuan orang Kristian nak tanya pasal malaikat yang peluk dia. Lepas tu ada juga cerita-cerita kata sepanjang Rasulullah hidup, Rasulullah banyak bersembang, Rasulullah banyak berbicara dengan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian, bertukar-tukar pandangan sehingga menghasilkan ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Hak kita tahunya, sepanjang Rasulullah jumpa dalam sirah Nabawi, Rasulullah jumpa ulama Yahudi dengan ulama Kristian, tiada lain tiada bukan untuk apa? Untuk berdialog, bersoal jawab, berdebat. Masa tu Nabi seorang ke Nabi dengan sahabat? Nabi dengan sahabat. Maksudnya penyaksi ada. Tak ada lagi dalam sejarah Nabi tu memang tanya tu semata-mata nak menyempurnakan agama dia. Agama aku ni tak lengkap lagi. Ada tak hak baru agak special kat agama hang ni? Aku nak bagi cantik sikit agama aku ni. Ada tak dalam sirah kita jumpa macam ni? Mana ada? Ini jelas fitnah dan pembohongan. Jadi pasal apa sukar dan susah sangat? Kita tak sukar dan susah. Walaupun Nabi Muhammad cuma bangsa Arab, dasjat daripada zaman Nabi Ibrahim tu, start Nabi Bani Israel, bermula Nabi Yaqub sampai Nabi Isa tu, kita boleh terima tak mereka tu Nabi kita? Tak ada masalah pun. Walaupun mereka Bani Israel, Bani apa sekalipun Allah turunkan mereka, kalau Allah yang kata, Allah yang firman mereka tu Nabi, mereka tu Rasul, kita beriman pun. Bukan sebab mereka Bani Israel, sebab mereka utusan Allah, sebab mereka Nabi, sebab mereka Rasul. Bani apa pun, kaum apa pun, kulit apa pun, mereka tetap Nabi. Kita akan menghormati dan memuliakan. Tapi pasal apa signifikan ni susah sangat untuk dia bawa pada Nabi Muhammad? Hari ini banyak tomahan-tomahan agama Islam ni di-hijack daripada Islam ni hijack agama-agama sebelum ni. Apa dia maksud hijack? Merampas, memperkosa lah, senang, bukan perkosa tu. Maksud memperkosa ni cedok lah. Jadi Islam ni datang ni merosakkan sebelum ni. Jadi keutamaan tu patut kepada Bani Israel, kemegahan, kemuliaan patut pada Bani Israel. Bila Muhammad hijack, Islam hijack, jadi keutamaan tu duduk pada agama dia, duduk pada ajaran dia. Sedangkan dia tak ada apa-apa. Dulu ada keluar macam ni dah. Mungkin ada seekor, dua ekor lah. Tapi lah ni dia datang secara berkumpulan. Hak tu dengan watak tu, hak ni datang dengan keraguan ni, hak ni datang dengan kekeliruan ni, hak ni datang serang cara ni. Dia seolah-olah satu gerombolan. Mereka berpakat dalam sudut nak memberi keraguan, memberi penyelewengan dan memusnahkan akidah yang selama ni dipegang oleh kita semua. Jadi itulah poin kita berbalik kepada dua kita nak sebut tadi. Kita nak telusuri akidah yang sebenar, akidah yang sahih dan membasmi bentuk-bentuk kemusyrikan. Syirik hari ini abad 21, mungkin kalau orang suruh sembah berhala, kita sembah tak? Kita tak akan sembah. Patung kita tak akan sembah. Pokok kayu kita tak akan sembah. Batu kita tak akan sembah. Logam kita tak akan sembah. Tetapi bagaimana nak memusyrikkan, nak memberhalakan umat Islam pada akhir zaman? Kita beri contoh-contoh.
Pertama ialah berhala hukum, berhala perundangan. Yang dulu yang kita patut utamakan, hukuman, syariat dan perundangan datang daripada siapa? Datang daripada Allah, datang daripada hadis-hadis dan sunnah Nabi. Tapi hari ini semua hukuman-hukuman, semua syariat-syariat dan perundangan tadi duduk di mana? Duduk di mana? Hanya duduk di bibir-bibir. Hukum Islam, hukum Islam, hukum hudud, syariat Islam. Praktikal dan pelaksanaan duduk di mana? Jadi yang diangkat pada kita ialah sistem undang-undang yang jauh daripada agama. Sistem undang-undang yang berbeza dengan apa yang diwahyukan dan difirmankan oleh Allah. Dihidangkan kepada kita satu undang-undang yang jauh didatangkan daripada ajaran Nabi. Dan hari ini kita semua melegalkan undang-undang ini, menerima pakai semua undang-undang ini tanpa rasa bersalah. Yang kedua ialah berhala-berhala daripada ahbar dan rahban tadi. Kalau dulu ulama Yahudi dan ulama Nasrani dianggap berhala sebab bila diminta nasihat agama mereka membelakangkan Taurat, mereka membelakangkan Injil. Mereka lebih guna pakai kalimah, pandangan, pendapat daripada ulama-ulama berbanding ayat-ayat suci dalam kitab. Jadi gambaran yang Al-Quran bagi seolah-olah mereka memberhalakan ulama-ulama mereka. Dan adakah benda ni tak boleh berlaku dalam agama kita? Boleh. Walaupun apa gelaran dia, tak kira tok guru ke, tak kira ulama ke, tak kira ustaz ke, selama mana pandangan-pandangan, pendapat dan apa yang dia suarakan yang melibatkan agama, syariat dan sebagainya membelakangkan Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis Nabi. Bila orang minta satu pandangan berkaitan dengan agama, dia tolak ke belakang pandangan Al-Quran. Bila orang minta pandangan agama, dia letak hadis Nabi dan sunnah Nabi di belakang. Tapi apa yang dia keluarkan ialah pandangan-pandangan dan pendapat daripadanya sendiri berkenaan dengan agama. Lalu apa terjadi? Orang mengambil perkiraan, mengguna pakai pandangan-pandangan dan idea tadi, yang sebenarnya pandangan-pandangan dia jauh tersasar daripada apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Adakah anda bersetuju? Yes. Secara sinis anda sudah memberhalakan mereka. Tapi ini kita tidak sedar. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat. Bukan di sinilah. Kalau Ustaz Syahul selalu sebut di Zimbabwe. Sini tak ada. Yang ketiga, berhala apa agak-agak? Yang ketiga ialah berhala-berhala partai, berhala-berhala parti, berhala-berhala jamaah. Jangan fikir bukan-bukan lagi. Maksud kita bila kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad ada banyak kabilah, ada banyak kaum, ada banyak suku. Bila Nabi pi dakwah pada mereka dengan kebenaran, sebelum mereka nak terima tu, kadang-kadang mereka pi tanya ketua suku kaum, ketua kabilah dia, Muhammad cerita ni betul ke tak? Boleh terima ke? Boleh pakai ke? Bila ketua kabilah dia kata, tak boleh pakai langsung Muhammad ni. Bila ketua jemaah dia kata mengarut Muhammad ni, dia lebih terima pandangan daripada ketua kabilah dia, ketua geng dia, ketua aliran dia, ketua kumpulan dia dengan membelakangkan Nabi. Hari ini boleh berlaku dah. Pada kumpulan tertentu, pada aliran tertentu, pada jemaah tertentu, boleh. Kadang-kadang apa yang didatangkan agama, mereka singkirkan. Apa yang didatangkan daripada agama, mereka tak ambil peduli. Tapi mereka suka memilih apa? Memilih pandangan-pandangan daripada pemimpin mereka.
Mereka suka memilih pandangan daripada ketua mereka. Mereka suka memilih pandangan daripada kabilah mereka. Mereka suka memilih pandangan daripada aliran mereka. Jadi berhati-hatilah. Mungkin benda-benda yang kecil, benda-benda yang terselit ini boleh mendatangkan unsur-unsur kemusyrikan dalam keadaan kita tak sedar. Sebab orang yang paling berhati-hati di akhir zaman ialah, inilah nombor satu, musyrik melibatkan akidah. Fail akidah, habislah. Setakat hukum kita dari sudut kita kata mencuri boleh membatalkan akidah kita? Tak. Akidah kita masih selamat, masih okey. Kalau kita berzina membatalkan akidah tak? Tak. Tapi kalau kita murtad, kita membelakangkan Allah, membelakangkan firman dan wahyu Allah, membenci segala sunnah-sunnah Nabi, boleh? Ya, itu boleh. Jadi orang-orang beriman dia paling berhati bab syirik. Sebab orang yang tak berhati-hati ni satu benda je. Kadang-kadang betul-betul dia tak buat syirik. Satu lagi, dia tak berasa pun dalam hidup dia ni akan ada syirik-syirik sekecil dan senipis ini. Sebab dia jadi biasa. Apa yang penting, mula-mula dia akan sogokkan kepada kita benda-benda yang bersalahan dengan agama, bersalahan dengan syariat. Kemudian dia nak suruh kesalahan ini dibiasakan dalam masyarakat. Bila dia dah jadi legal, bila dah jadi biasa, apa jadi? Contoh kita kata tak menutup aurat. Mula-mula dulu, apa ni, tak pakai tudung, tak pakai tutup kepala. Tapi bila dah benda ni jadi biasa, apa jadi? Kita tengok, biasa. Tak berasa bersalah langsung. Sebab dia dah jadi dianggap kebiasaan dalam masyarakat. Apatah lagi, setiap benda-benda yang haram di sisi Allah ni dilegalkan atas nama lesen. Sebab ada lesen. Minum arak tu haram, jual arak tu haram, tapi ada lesen, jadi boleh ya. Berjudi haram, main judi haram, tapi bila dilesenkan, jadi boleh ya. Melacur haram, bila dilesenkan rumah-rumah pelacuran, jadi boleh ya. Jadi hari ini dilegalkan atas nama lesen-lesen tadi. Jadi benda-benda yang terlarang jadi boleh. Boleh jual, boleh minum, boleh buat, boleh berjudi, boleh tu, boleh ni. Lepas tu dia nak suruh sikit demi sedikit menganggap benda tu biasa. Bila biasa, perasaan nak menghapuskan, perasaan nak mengikis, perasaan nak menyingkir tu tak ada. Bila dah jadi biasa, ada kilang arak di situ, ada orang minum arak, biasa lagu tu lah. Ada orang berjudi situ, ada buka kedai judi baru. Macam mana? Biasa makin naik. Biasa makin naik. Itulah yang berlaku hari ini. Bila dah jadi biasa, kita nak tunggu hak biasa jadi luar biasa kau baru nak bertindak. Hidup galik kedai judi tadi 5 tingkat dah naik. Ni sudah luar biasa. Baru nak bertindak kau masa 5 tingkat, masa setingkat dulu hang buat bodoh. Bila tak ada rasa ni, hilangkan rasa ni habis kan. Sentimen tak ada. Hari ni yang jadi puih tu sebab sentimen sayangkan agama tu tak ada dah. Sensitif dengan agama tu tak ada dah. Sensitif dengan ajaran dan syariat tak ada. Maka jadilah buih. Kat dulu tak berani sebab mereka sensitif. Zaman sahabat sensitif, zaman tabi'in sensitif. Kadang-kadang kita tengok peperangan berlaku, bukan orang kafir pun, sesama
Sesama Islam kadang-kadang tu sebab apa? Ada yang tersilap belah sana, ada yang terseleweng, ada yang tersesat. Walaupun sama Islam. Sebab apa? Sebab perasaan sensitif terhadap agama tu. Tak boleh ni. Ni menuju kesesatan dah, kena banteras awal-awal. Ni nak jadi seleweng dah, kena banteras awal-awal. Ni nak jadi teruk dah, kena banteras awal-awal. Sebab tu agama terjaga. Nak cari penyelewengan terlampaulah sedikit. Tapi hari ni nak cari hak jahat pada hak baik, banyak hak jahat dah, banyak hak sesat dah lah, banyak hak terseleweng dah lah. Nak cari hak pure betul, asli, tulen, murni, susah. Itulah akhir zaman Nabi kata pegang agama seperti genggam bara. Pegang agama ni genggam bara. Pegang bara jadi rasa apa? Rasa panas. Sebab tak kena. Nak lepas ni apa? Ni agama ni. Nak lepas agama tapi panas. Pasal apa jadi panas? Macam-macam. Jalankan agama jadi salah di mata orang. Pertahankan agama jadi salah di mata orang. Amalkan agama jadi salah di mata orang. Semua salah. Jadi berasa kalau lepas pun tak ada masalah dah. Tapi ini agama. Tapi bagi orang yang tak tahan panas, dia buat apa? Lepas. Bila lepas je agama, tak ada pegangan. Sebab kita duk berpegang, duk berpaut ni ya. Tak panas ni. Lepas ni tak ada apa. Ikut dah hidup kita. Tak tentu hala hidup kita. Sebab tu orang yang tak ada nilai-nilai agama dalam hidup, sebab tu dia buat semua dosa, dia buat semua jahat, dia buat semua maksiat. Sebab bila buang agama, bermakna lagi dah Allah di sisi anda. Bila buang agama, bermakna lagi dah Nabi-Nabi di sisi anda. Bila buang agama, bermakna lagi dah perundangan dan syariat di sisi anda. Seolah-olah tak ada nilai apa-apa. Jadi anda terputus hubungan dengan sumber-sumber basic dan asas tadi. Bila putus hubungan dengan itu, memang itulah anda buat. Jadi macam-macam. Sebab rasa takut pada dia dah tak ada. Rasa gerung pada dia dah tak ada. Rasa dia melihat dah tak ada. Rasa dia memandang dah tak ada. Rasa dia maha menyeksa dah tak ada. Rasa dia maha mengampun pun dah tak ada. Sebab kita putuskan hubungan dengan dia. Jadi kita tak ada apa-apa. Seolah-olah kita free, kita bebas. Inilah orang nak hari ni. Bebas daripada tekanan. Bebas daripada dunia luar. Islam ni mengongkong macam-macam. Ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Apa hidup lagu ni? Kita hidup nak semua boleh, bebas. Ni macam Islam, agama nak atur-aturkan hidup kita, memandai-mandai pula. Ni kena semayang, ni kena puasa, tak boleh nak bersama dengan perempuan, tak boleh tu, tak boleh ni. Mengongkong kebebasan kita. Orang hak nak hidup cara bebas, cara free, dia akan melepaskan diri daripada ini. Maka jadilah dia bebas semua. Yang jadi dia nak bebas, biarlah dia seorang-seorang. Masalahnya dia cuba tarik orang supaya orang pun membebaskan diri juga sama macam dia. Hang nak hidup lagu ni ya. Tak ada kebebasan langsung. Tengok aku bebas, nak buat tu aku boleh buat, nak buat ni aku boleh buat ni. Buat sikit salah, buat sikit haram, buat sikit agama. Kalau kira mati, sama-sama mati juga. Aku bebas pun mati, hang duk lagu tu pun mati. Tapi sebab dia tak ada dalam kepala dia apa yang dia nak hadap dalam kubur. Bagi dia mati tu mati, habis riwayat je, habis nyawa je. Tak ada kisah dah. Kalau setakat tu, baik jadi baik ke baik jadi jahat. Kalau memang semua tu berakhir dengan mati semata-mata, saya tak mau jadi ustaz. Kalau setakat mati saja, baik saya jadi apa? Penjahat paling ganas ya? Sebab penjahat pun mati lagu tu, orang baik pun mati lagu tu, habis dengan mati. Sebab kita nak adab tu, nak pukul kita, nak godam kita, nak piak kita tu. Fikir tu lah.
Orang tak percaya hak tu, bolehlah dia nak buat macam-macam. Tapi kita fikir hak satu lagi ni, hidup kita tak akan berakhir di setakat mati. Ada amalan yang perlu dihisap, ada amalan-amalan yang dicatat untuk diperkirakan. Kalau macam tu seolah-olah tak adil lah kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jadi apa yang membezakan kita dengan dia? Kalau dia asyik buat jahat, mati. Kita buat baik, mati. Tapi ada balasan kebaikan, ada balasan kejahatan. Tu baru fair. Dan siapa pun hari ni memang fair lah. Contoh yang kita di sekolah, lah ni musim periksa akhir tahun, PAT dah. Fair ke tak, adil ke tak? Ada hak jenis rajin membaca pulun sungguh-sungguh, lulus. Hak tak baca buku sikit rabuk pun dari awal tahun, 3 markah, lulus juga. Berasa adil lah, berasa fair lah. Hak 90 pun lulus, hak 3 markah pun lulus juga. Lepas tu hak nanti lulus, hak rajin ni dia akan kata apa? Kalau lagu tu aku tak payah baca apa, markah kosong pun lulus. Lagu tu lebih jauh tak payah main sekolah apa. Kalau 98 pun lulus, kosong pun lulus, tak payah main sekolah, tak payah belajar apa. Pi bila? Pi hari periksa tu lah. Hang ni pasal apa? Tak pergi sekolah, hang yakin sangat ke? Bapak tanya, hang yakin ke hang lulus? Pi hari periksa je. Oh, bapak jangan risau, confirm lulus. Tengok markah hang, 2 markah. Lulus pak, 2 markah lulus. Di mana fair dia? Di mana fair dia? Kedudukan tu yang membezakan. Kalau hari ni nak kira fair, kita suku sembang, kuli hak bawah, gaji berapa? Gaji berapa kita? 700, 800, 1000. Kerja banyak dah. Bos, dia goyang kaki je. Main surat mana kena tantangan ni? Gaji sebulan dia berapa? Kalau kita kata, tak fair langsung, duk goyang kaki, pusing-pusing kursi, tanda tangan cek-cek, 20,000. Aku hak tu duk pikul, hak tu duk angkat 800. Kalau nak fair ke mana? Sama-sama 20,000 lah. Tapi orang cakap bangang pula tak? Lagu tu lah hidup kita. Maksudnya yang membezakan apa? Level kedudukan darjat tu. Sebab tu Allah kata ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang fasik. Semua tu ada tempat masing-masing, ada balasan masing-masing. Kalaulah anda di level beriman hari ni pun tu balasan, orang kafir pun balasan sama orang beriman, fasik pun aku tetap terima apa yang orang beriman terima, munafik pun aku boleh sama orang beriman. Baik jadi apa nak? Kalau orang kata kalau gitu baik kafir pun tak apalah. Dah semua sama. Jadi apa penentuan tingkatan darjat dan level yang Allah letak tu? Kalau semua balasan dia sama, berakhir nak mati habis. Kalau dapat ganjaran pun ganjaran tu sama, tak ada lebih, tak ada kurang. Tak apa. Hak dari tak hujan sampai hujan, kena berhenti lah. Tak apa mana dah. Esok nak pergi KL pula ni. Allah. Esok sekolah. Lepas sekolah insya-Allah aku angkat ke KL. Tak ada apa ni saja jalan-jalan. Namun tak jalan. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Boleh berhenti tak? Okey. Belum tentu boleh balik lagi ni Fahni pun. Hujan, arak-arak Fahni serik lah. Tahu serik? Serik. Ha? Serik. Serik. Oh, serik sini sebut apa? Serik. Berhentilah, hujan berhentilah maksudnya. Serik dia jadi serik. Oh, ni malam ni mau dengar serik. Selalu seriau lah. Seriau. Okey, tak apalah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر